Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sampaikan satu lagi berita yang sangat mengejutkan. Ini pasti mengejutkan Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dan saya boleh kata ini mungkin, saya cakap mungkin mungkin satu kemenangan untuk Perikatan Nasional untuk Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan subscribe supaya kamu tahu perkembangan channel ini. Tolong tekan subscribe. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak sampaikan kepada kamu, satu, ini mungkin kemenangan buat Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia. Kenapa saya cakap ini kemenangan? Sebab ini kenyataan daripada Perikatan Nasional. Saya lihat ada benarnya juga, tapi saya pun mau juga pendapat daripada kamu. Nanti kamu boleh komen di bawah apa pendapat kamu berita hari ini. Daripada agenda daily, sekurang-kurangnya Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini tiada kluster mahkamah. Tajuk berita hari ini, sekurang-kurangnya Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini tiada kluster mahkamah. Adakah kerajaan baharu yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim berani mengikut langkah Perikatan Nasional PN dengan tidak meletak individu tergolong kluster mahkamah dalam barisan kabinetnya? Malangnya, kenyataan awal Perdana Menteri itu seakan memberi isyarat tiada kesungguhan untuk berdepan pemimpin kluster mahkamah, sehingga pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang sekapal dengan mereka pun terpaksa mengeluarkan gesaan agar ahli parlimen MP sedang menghadapi pendakwaan tidak dilantik sebagai menteri. Apakah maksud Anwar Ibrahim apabila mengatakan seseorang itu tidak bersalah selagi mahkamah belum membuat keputusan? Adakah pemimpin kluster mahkamah akan dilantik dalam pentadbirannya, menjadi tanda tanya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, apa komen Anda? Adakah ini satu kemenangan buat Perikatan Nasional atau bagaimana? Anda boleh komen di bawah. Kita teruskan. Apakah maksud Anwar Ibrahim apabila mengatakan seseorang itu tidak bersalah selagi mahkamah belum membuat keputusan? Adakah pemimpin kluster mahkamah akan dilantik dalam pentadbirannya? Nah, contohnya Zahid Hamidi, Syed Saddiq, Lim Guan Eng. Adakah mereka akan dilantik? Nah, kita tidak tahu setakat ini, tapi nanti kita tunggu kabinetnya selepas diumumkan oleh Perdana Menteri. Spekulasi bertiup kencang mengatakan anak muridnya juga Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mungkin dilantik dalam barisan kabinet sebagai membalas sokongan yang diberikan untuk menjadi Perdana Menteri. Ini tidak mustahil boleh jadi, tuan-tuan dan puan. Sebab Barisan Nasional lah yang membantu Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Zahid memainkan peranan besar kepada Anwar. Tanpanya Presiden PKR itu akan menjadi PM tepi sekali lagi. Tetapi mujurlah keberanian melanggar ketetapan parti itu sendiri, berjaya membantu cikgunya itu menjadi Perdana Menteri ke-10. Walaupun UMNO Barisan Nasional sudah kalah teruk semasa PRU 15, nampaknya Zahid mengambil risiko untuk meneruskan kerjasama dengan parti seterunya bersama-sama dengan DAP dan juga Pakatan Harapan. Habis semua pengundi dan penyokong UMNO ditipunya hidup-hidup. Wah, kenyataan daripada agenda daily. Malah sehingga sampai sanggup melanggar sumpahnya sendiri dengan nama Tuhan sebelum ini. Persoalannya, jika pemimpin kluster mahkamah dilantik dalam kerajaan Anwar, apakah masih ada nilai integriti dan ketelusan dalam kerajaan tersebut? Namun ia bukan sesuatu yang mustahil berlaku kerana terbukti PH sudah tidak ada prinsip dan moral politiknya apabila sanggup menerima UMNO BN sebagai rakan kerjasama mereka, asalkan cita-cita Anwar menjadi PM tercapai. Di situ sudah nampak jelas Pakatan Harapan mengabaikan prinsip asas mereka. Malah timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli juga sebelum ini bersumpah menjadi individu pertama menentang kerjasama UMNO, juga sudah nampaknya membisukan diri. Apa boleh buat,
itu saja jalan untuk kerajaan perpaduan dibentukkan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berita hari ini? Rafizi nampaknya tidak lagi menjadi penentang Tegar UMNO. Malah sebelum ini dilihat duduk semeja dengan Zahid dan boleh beramah mesra tanpa rasa segan silu. Seakan memberi isyarat tiada kesungguhan untuk berdepan pemimpin klaster mahkamah, sehingga pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang sekapal dengan mereka pun terpaksa mengeluarkan gesaan agar ahli parlimen MP sedang menghadapi pendakwaan tidak dilantik sebagai menteri. Apakah maksud Anwar Ibrahim apabila mengatakan seseorang itu tidak bersalah selagi mahkamah belum membuat keputusan? Adakah pemimpin klaster mahkamah akan dilantik dalam pentadbirannya, menjadi tanda tanya. Oke tuan-tuan dan puan, sebelum saya teruskan, apa komen Anda? Adakah ini satu kemenangan buat Perikatan Nasional atau bagaimana? Anda boleh komen di bawah. Kita teruskan. Apakah maksud Anwar Ibrahim apabila mengatakan seseorang itu tidak bersalah selagi mahkamah belum membuat keputusan? Adakah pemimpin klaster mahkamah akan dilantik dalam pentadbirannya? Nah, contohnya Zahid Hamidi, Syed Saddiq, Lim Guan Eng. Adakah mereka akan dilantik? Nah, kita tidak tahu setakat ini, tapi nanti kita tunggu kabinetnya selepas diumumkan oleh Perdana Menteri. Spekulasi bertiup kencang mengatakan anak muridnya juga Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mungkin dilantik dalam barisan kabinet sebagai membalas sokongan yang diberikan untuk menjadi Perdana Menteri. Ini tidak mustahil boleh jadi tuan-tuan dan puan. Sebab Barisan Nasional lah yang membantu Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Zahid memainkan peranan besar kepada Anwar. Tanpanya Presiden PKR itu akan menjadi PM tepi sekali lagi. Tetapi mujurlah keberanian melanggar ketetapan parti itu sendiri, berjaya membantu cikgunya itu menjadi Perdana Menteri ke-10. Walaupun UMNO Barisan Nasional sudah kalah teruk semasa PRU 15, nampaknya Zahid mengambil risiko untuk meneruskan kerjasama dengan parti seterunya bersama-sama dengan DAP dan juga Pakatan Harapan. Habis semua pengundi dan penyokong UMNO ditipunya hidup-hidup. Wah, kenyataan daripada agenda Delhi. Malah sehingga sampai sanggup melanggar sumpahnya sendiri dengan nama Tuhan sebelum ini. Persoalannya, jika pemimpin klaster mahkamah dilantik dalam kerajaan Anwar, apakah masih ada nilai integriti dan ketelusan dalam kerajaan tersebut? Namun ia bukan sesuatu yang mustahil berlaku kerana terbukti PH sudah tidak ada prinsip dan moral politiknya apabila sanggup menerima UMNO BN sebagai rakan kerjasama mereka, asalkan cita-cita Anwar menjadi PM tercapai. Di situ sudah nampak jelas Pakatan Harapan mengabaikan prinsip asas mereka. Malah timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli juga sebelum ini bersumpah menjadi individu pertama menentang kerjasama UMNO, juga sudah nampaknya membisukan diri. Apa boleh buat, itu saja jalan untuk kerajaan perpaduan dibentukkan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berita hari ini? Rafizi nampaknya tidak lagi menjadi penentang Tegar UMNO. Malah sebelum ini dilihat duduk semeja dengan Zahid dan boleh beramah mesra tanpa rasa segan silu. Berita hari ini daripada agenda Daily. Sekurang-kurangnya kabinet kerajaan PN sebelum ini tiada klaster mahkamah. Tuan-tuan dan puan, kita tunggu dan lihat apa kepimpinan menteri dalam kabinet Anwar Ibrahim selepas ini. Baru kita tahu kebenaran ataupun kemenangan. Adakah ini kemenangan daripada PN atau bagaimana? Apa komen Anda berita hari ini? Boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe.